Apa yang berlaku pada hari ini akan mempengaruhi pada masa depan. Tindakan kita pada hari ini akan mempengaruhi pada masa depan. Ya, budaya politik kita pada hari ini akan mempengaruhi kepada budaya politik pada masa depan. Mana-mana pelabur, mereka akan melihat stabil atau tidak sesebuah kerajaan itu. Kalau tidak stabil, confirm dia tidak akan melabur. Itu. Kita ni rasa macam kita mau bersuara, tapi tidak siapa yang boleh disandarkan. Jadi kita main suara lah, anak muda kan. Suka hati lah kita mau hantam siapa masa itu. Terima kasih dan juga tahniah kepada rakan-rakan yang hadir pada malam ini untuk mengikuti sesi kopi-kopi kita pada malam yang biasanya pada malam minggu ini kita biasanya bersantai-santai lah. Jadi kita tidak terlalu membawa tema yang tema dia mungkin agak berat juga, tapi kita tidak, cara penyampaian kita mau gaya orang muda yang senang kita paham. Dan rakan-rakan semua, kita maklum kira-kira 2 minggu yang lepas kita baru selesai mendepani pilihan raya negeri Sabah, yang mana keputusannya sudah kita ketahui. Kita sudah tahu siapa yang menang, siapa yang sudah memimpin, siapa yang sudah menjadi menteri dan sebagainya. Dan banyak persoalan di lapangan, khususnya di kalangan orang muda. Adakah keputusan pilihan raya yang lepas ini memberikan satu cerita yang baru, wajah yang baru, ataupun naratif yang baru, ataupun sama saja? Oke, itulah tajuk sembang-sembang kopi kita pada malam ini. Dan sebelum kita lanjut kepada sesi soal jawab bersama dengan panel kita pada malam ini, saya ingin membawa kita ke satu era 1700 terlebih dahulu. Daripada sembulan kita undur ke belakang lebih kurang 300 lebih tahun yang lepas ke Paris di Perancis. Apa yang saya mau bawa, saya mau kisahkan adalah di mana budaya kopi-kopi ini sebenarnya menyumbang kepada revolusi di Perancis. Yang mana pada waktu itu istana bangsawan dia menguasai masyarakat dan rakyat bawahan ini. Mereka tidak mampu untuk bersuara sebab diorang tidak boleh berkumpul. Kalau suka-suka nih kena tangkap, kena ambil tindakan lah. Tapi diorang boleh berkumpul di kedai kopi. Jadi bila berkumpul di kedai kopi, diorang mulalah berbincangkan tentang kebebasan, tentang revolusi, tentang masa depan yang lebih baik. Maka daripada itulah bibit-bibit revolusi itu, dan dengan sejarah pun sudah menulisnya, maka telah pun berlaku revolusi Perancis dan menjadikan Perancis seperti hari ini. Jadi sembang-sembang kopi sebenarnya seperti hari ini bukan satu sesi yang kosong, tapi kita juga tidaklah bilang membawa suatu revolusi, tetapi ia barangkali boleh menjadi satu asbab bagaimana di Paris, di Perancis, dengan budaya mengopi ini telah berjaya membuka mata ramai rakyat masyarakat terutamanya di bawah untuk mengangkat tema pembebasan, tema pembaharuan itu menjadi satu tema perjuangan. Barangkali kita pada malam ini di sembulan akan mencetus kepada pembaharuan yang lebih baik untuk negeri kita yang tercinta. Oke? Baik. Jadi saya mau kenalkan dulu lah, saya punya 3 orang brother kita pada malam ini. Mereka ini bukan calang-calang. Oke? Dan mereka adalah orang yang pakar dalam bidang masing-masing lah. Okay? Walaupun di sebelah saya ni Dr. Eko ni nampak macam grunge kan, tapi dia ni orang yang kalau di Sabah ni orang yang terampil dan ahli dalam bidangnya. Pada minggu lepas baru dipanggil oleh Esrawani dan Ilham Center untuk mengupas analisis PRN Sabah, ya doktor. Jadi Dr. Eko ni adalah ketua penyelidik kajian elektoral dan geopolitik Sabah di UMS. Bagilah tepukan dulu. Kalau sebut tentang data politik di Sabah ni, dia tahulah nih di mana sisi kapok dia setiap inci itu
berada dalam dia punya kamus dan directory dia lah, okay? Di mana sentimen dia, di mana yang kurang, di mana yang lebih, di mana yang berubah. Itu Dr. Eko punya mainan lah itu. Okay? Jadi malam ni kita harap beliau boleh membantu kita untuk membaca denyut nadi sebenar rakyat negeri Sabah, khususnya pasca PRN. Okay? Jadi apa kabar doktor? Alhamdulillah, terima kasih hadir pada malam ni. Okay, panel kedua kita pula, Dr. Izan adalah pakar pada dasar dan ekonomi, merupakan fellow penyelidik di Pusat Pembangunan Ekonomi dan Dasar di UMS. Bagilah tepukan. Okey, Dr. Izan ni banyak buat kajian tentang hubungan antara kestabilan ekonomi dan juga keyakinan ekonomi negeri ini dan kaitannya dengan kestabilan politik. Okey. Jadi malam ni kalau kita mau tahu bagaimana pandangan orang daripada sudut ekonomi selepas pasca PRN, inilah orang dia. Okey. Dan yang ketiga, wakil suara rakyat di grassroots, Akar Rumbi, saudara Ashmat atau lebih dikenali sebagai Captain Chezi. Okay, merupakan pejuang komuniti penjajah dan juga peniaga kecil. Saya kenal ni daripada sekolah menengah lagi sebenarnya, masa di SMK Bandar Raya lagi. Okay, dan sampai pada hari ini beliau antara orang yang banyak memperjuangkan isu-isu peniaga kecil di lapangan dan juga merupakan founder kepada beberapa perniagaan teknologi, antaranya Red Runner, Data PPK dan lain-lain, banyak lagi. Okay? Jadi kamu boleh cari ketiga-tiga mereka ni di Facebook masing-masing. Okay, jadi kita sudah kenal secara lebih lanjut, sudah pun kita buka pentas sesi kita kopi-kopi pada malam ini. Jadi sebelum kita masuk kepada sesi yang seterusnya, kita alukan kehadiran para tetamu, pelanggan dan pengunjung di Crash Point dan khususnya di Zaraten. Terima kasih kerana menyediakan tempat yang begitu chill, begitu estetik, autentik dan santai untuk kita wujudkan suasana perbincangan pada malam ini. Dan terima kasih juga kepada Basker yang menghiburkan kita sebentar tadi. Sekejap lagi orang akan sambung basking pula. Okey, baik. Kita mula kepada Dr. Eko dulu lah. Okey, doktor. Hello. Baik, untuk Dr. Eko, kita punya sesi pada malam ini, kita akan ada 3 pusingan. Pusingan yang pertama, setiap daripada panel ini akan jawab soalan masing-masing. Pusingan kedua pun begitu juga, saya akan ajukan soalan. Dan untuk pusingan ketiga, kita bagi peluang kepada para audien kita untuk bertanyakan soalan. Okay? Dan saya, Azizul Julirin, pada malam ini akan menjadi moderator kita dan Kamulah Podcast sebagai kita punya media rasmi. Okay, terima kasih kawan-kawan juga yang hadir. Kita nampak ada ramai wajah-wajah yang dikenali. Baik, kepada Dr. Eko. Baik doktor, kalau kita sebut tentang data politik Sabah kan, Dr. Eko adalah orang yang ahli. Jadi berdasarkan daripada analisis yang dibuat, adakah PRN Sabah ini menunjukkan satu perubahan ataupun sama saja? Dan ataupun apa yang orang muda paham adalah dia hanyalah ulangan kepada wajah-wajah baru. Bagaimana dokter? Silakan. Terima kasih ya Tuan Azizul selaku host kita pada malam ini. Saya minta maaf rakan-rakan ya, kedua-dua panelis lah ya, ataupun rakan yang akan berkongsi. Begitu juga dengan rakan-rakan yang hadir lah ya, sedikit memberikan masa untuk sama-sama kita bincangkan satu topik yang berat tetapi sebenarnya menarik ya. Tidak ada satu perjalanan dalam sejarah ketamadunan manusia yang tidak ataupun menyentuh tentang persoalan politik ya, membincangkan tentang ekonomi, membincangkan tentang sosial, tulang belakangnya tentang politik ya. Soalan yang diutarakan oleh Tuan Azizul bagi saya soalan yang menarik ya. Ada yang katakan bahawa saya coba untuk lihat dalam dua sisi, satu tentang naratif dan satu tentang budaya ya. Jadi bagi saya bila kita bincangkan tentang adanya transisi ataupun pengekalan
ianya harus dilihat dalam beberapa struktur, tapi dengan kekangan masa saya cuba untuk lihat dalam dua konteks ini. Ya. Ada yang katakan bahawa PRN17 itu membawa satu aspirasi baru, ya, tentang persoalan Sabah Posabahan, ya, persoalan tentang selamatkan Sabah, ya, membangunkan kembali Sabah, ya, persoalan-persoalan yang bersifat kenegerian ataupun lokal itu, ya, sebagai satu aspirasi yang baru, naratif yang baru. Tetapi untuk memahami kepada persoalan-persoalan ini sebagai baru ataupun tidak, kita perlu jenguk sejarah. Kan? Sebab bagi saya ianya bersifat tiga dimensi dalam satu waktu. Ya, masa lalu mempengaruhi masa kini mempengaruhi masa hadapan. Ya, jadi dia tidak akan terlepas daripada tiga-tiga ini. Ya, jadi apa yang berlaku pada hari ini akan mempengaruhi pada masa depan. Tindakan kita pada hari ini akan mempengaruhi pada masa depan. Ya, budaya politik kita pada hari ini akan mempengaruhi kepada budaya politik pada masa depan. Ya, jadi persoalan-persoalan bagi saya, persoalan tentang naratif Sabah Posabahan ini bukan suatu yang baru. Tetapi mungkin kita boleh katakan sebagai kemarahan yang terpendam, ya, yang dihidupkan kembali. Dan kalau kita jenguk sejarah 1960-an, 70-an, 80-an, 90-an, yang kita sebut sebagai era parti lokal, ya, ataupun pemerintahan 9 tahun, USNO 9 tahun, Berjaya 9 tahun, PBS 9 tahun, persoalan tentang local versus national, itu sudah jadi persoalan yang biasa. Ya. Tun Mustapha jatuh daripada singgasananya sebagai Ketua Menteri sebab ada hubungannya persoalan tentang konflik lokal ataupun Sabah dengan pusat, kan? Negeri dengan pusat, ya. Sewaktu Berjaya, ya, mencapai kemuncaknya, ya, di hujung pemerintahannya itu 1985, itu juga persoalan tentang pertembungan antara lokal dengan nasional itu cukup besar, ya, sehingga kan Tun Mahathir ataupun kerajaan pusat pada ketika itu menyatakan bahawa tiba ataupun tenggelam, kerajaan pusat akan bersama-sama dengan Berjaya. Dan dia katakan tidak akan ada pembangunan jika mana masyarakat Sabah menolak kepada adanya kerjasama dengan pusat. Ya, begitu juga dengan PBS, kita boleh lihat Sabah Posabahan, ya, dalam akhbar, dalam tulisan, itu membuktikan bahawa naratif tentang Sabah Posabahan ini bukan suatu yang baru. Ya, dia hanya hilang ataupun terpendam, yang saya katakan tadi, dan hanya muncul kembali bila mana kerajaan pusat itu melemah. Ya, memang dalam sistem persekutuan gitulah sifatnya, bila pusat kuat, negeri akan lemah. Ya, bila negeri kuat, pusat berkemungkinan lemah. Tetapi 60-an, 70-an, 80-an konteksnya berbeza, di mana Sabah bersinggungan dengan kerajaan pusat itu, di mana dikala kerajaan pusat sangat kuat. Tapi 2018 nih kita boleh lihat moodnya sebenarnya pusat lemah, negeri kuat. Ya, jadi dari segi naratif sebenarnya ini adalah naratif sama. Kemarahan terpendam yang dihidupkan kembali, ya, dengan persoalan kegagalan merealisasikan tentang idea pembangunan, ya, yang sudah dijanjikan sejak 1963 lagi, bahawa pembentukan Malaysia bukan persoalan tentang penyatuan unit politik semata-mata, tetapi adalah kemakmuran bersama, ya, membangun bersama-sama Sabah, Sarawak, Singapura dan Tanah Melayu pada ketika itu, ya. Tetapi implikasinya selepas 60 tahun, persoalan tentang keterbelakangan, isu pembangunan itu masih jelas diperlihatkan di Sabah. Ya, makanya bila mana kerajaan pusat lemah, sentimen tentang Sabah Posabahan, ya, selamatkan Sabah, ya, ataupun bangunkan kembali Sabah, ya, yang melibatkan tentang persoalan ekonomi ataupun politiknya, itu kembali dikemukakan. Ya, jadi dari segi naratif bagi saya bukan suatu persoalan baru, tetapi pada masa yang sama juga persoalan lama yang dihidupkan kembali dengan satu kesedaran yang baru. Ya, sifatnya lama, intinya lama, tapi kesedaran yang baru bahawa sekian lama Sabah itu dirasa terpinggir, maka harus sama sudah duduk letaknya dengan kerajaan pusat ataupun persekutuan, ya, untuk sama-sama membangun. Yang keduanya dari segi budaya, saya melihat persoalan-persoalan budaya politik lama itu masih berkelangsungan, tetapi juga disulami dengan budaya-budaya politik yang baru. Ya, yang pertama, apa yang saya katakan, budaya politik lama, persoalan tentang budaya politik penaungan itu masih berleluasa. Ya. Bagaimana persoalan tentang walot, kan itu masih sangat penting, ya, dalam konteks pembangunan politik Sabah. Kita boleh lihat dalam keputusan PRN17 itu masih menonjolkan kepentingan walot-walot ini dalam penentuan kepada menang ataupun tidak sesuatu calon di kawasan tertentu. Ya. Yang keduanya, saya melihat tentang budaya politik etnik. Ya. Kalau di Semenanjung,
kita panggil sebagai politik perkauman, kan, Melayu, Cina, India. Tetapi di Sabah sebenarnya lebih fragile. Walaupun orang kata Sabah ni dari segi hubungan antara kaum, antara etnik itu sangat baik, mewakili satu Malaysia dan sebagainya. Tetapi kalau kita pergi ke lapangan yang lebih bawah, persoalan tentang kerapuhan itu sangat-sangat jelas. Ya, kita hidup dengan persoalan tentang keetnikan. Ya. Dan ini berlaku sebenarnya adalah seperti mas saya katakan tadi, adalah daripada sejarah perjalanan sejarah yang panjang. Yang pertamanya, duduk letaknya kita, penempatan-penempatan kita secara semula jadi bersandarkan kepada etnik. Misalnya masyarakat di pedalaman, ya, KDMR misalnya, ya, di pesisir pantai adanya Bajau, adanya Bugis, adanya Jawa, ya. Bajau Pantai Timur, Bajau Pantai Barat. Ya, jadi duduk letaknya kita ni kan asing. Ya, jadi secara tidak langsung juga sebenarnya mempengaruhi kepada pola fikir budaya politik masyarakat di Sabah itu. Ya, kalau kita lihat dalam keputusan PRN 17, parti-parti yang berteraskan kepada nasionalisme KDMR itu masih berkuasa di kawasan pedalaman. Kan, mungkin partinya bergantian, tetapi nasionalisme ataupun parti-partinya itu masih bernuansakan kepada KDMR. Kan, kawasan Pantai Timur misalnya, warisan, kenapa dia boleh cukup mencengkam di sana? Sebab di sana banyak kumpulan etnik Bajau Pantai Timur. Kan, ada beberapa tempat lah yang mungkin ada faktor-faktor lain yang kita boleh bahaskan, misalnya Bangi, misalnya Kuna. Ini sepatutnya kalau dari segi populasi etnik boleh dimenangi oleh warisan, tetapi ada faktor-faktor di luar daripada etnik yang berlaku lah. Ya. Jadi politik etnik bagi saya masih mencengkam cukup besar dalam konteks politik di Sabah. Dan ini bagi saya sangat ditentukan bukan saja persoalan tentang lokaliti kita, penduduk kita yang terasing secara semula jadi, tetapi juga adalah tentang kesedaran sejarah. Kan? Kalau Tuan Azizul ingat, 1985 kita ada namanya rusuhan Sabah. 1985, 86 kemuncak lah. Ya. Pada bulan Mac, ya, saudari Munirah ada pernah buat satu dokumentari tentang Sabah Riot. Ya. Jadi imajinasi tentang Bumi Putra versus Bumi Putra bukan Islam, ya, Bumi Putra Islam versus Bumi Putra bukan Islam itu masih melingkar dalam kalangan generasi muda, ya, diperpanjangkan dalam bentuk memori, ya, dalam bentuk dokumentari, dalam bentuk penulisan, dalam bentuk wacana, ya. Jadi walaupun tidak pernah dilalui, imajinasi itu dimunculkan seperti mana 13 Mei. Jadi ketakutan masyarakat KDMR misalnya pada masyarakat Bumi Putra Islam, ya, ataupun Bumi Putra Islam ketakutannya kepada KDMR itu masih berlangsung. Ya, jadi kita bergerak dengan politik etnik dan juga agama. Ya, kalau di Semenanjung kita panggil Bumi Putra versus non-bumi, tetapi di Sabah Bumi Putra Islam dengan versus Bumi Putra bukan Islam, kita memasukkan elemen agama dalam persaingan politik, bukan perseteruan, persaingan politik lah. Ya. Jadi kita ada budaya-budaya ini dan masih berlangsung pasca ataupun semasa PRN 17. Ya, kita boleh lihat dari segi polanya, ya, warisan tidak boleh mendominasi di kawasan KDM, ya, warisan tidak mendapat tempat di kawasan Pantai Barat Selatan, ya. Sebab antara Bajau Pantai Barat dengan Pantai Timur pun merasa mereka berlainan. Ya, jadi persoalan-persoalan tentang politik etnik, persoalan tentang persaingan agama itu sebenarnya memasuki ruang-ruang politik secara semula jadi. Ya. Jadi politik-politik tradisi ini ataupun yang kita anggap sebagai budaya politik lama ini masih berlangsung. Namun ada beberapa perkara yang bagi saya menarik lah. Ya. Saya tidak ingin ambil masa yang lama, cukup lama kan. Yang pertamanya tentang politik nilai. Ya, saya melihat bahawa PRN 17 itu membawa satu gerakan ataupun budaya politik yang baru. Ya, yang berjalan serentak dengan budaya politik lama yang saya katakan sebagai politik nilai. Ada menganggapnya sebagai politik moral, ada katakan sebagai politik figura, ada katakan politik personality. Tapi bagi saya itu adalah politik nilai. Ya. Orang tidak pernah sangka Dr. Ali Akbar akan menang di Karamunsi. Betul kan? Dengan parti Karambunai, minta maaf. Ya? Minta maaf ya. Di Karambunai ya, dengan topinya bulan itu ataupun pas ya, yang dianggap ataupun ketakutannya itu sangat tinggi, kan, Gardenia dan sebagainya. Ya. Tetapi Dr. Ali Akbar itu membawa satu pembuktian baru, ya, bahawa dikalah budaya politik lama itu masih berjalan, budaya politik baru itu juga sudah masuk
ke dalam ranah tersebut. Ya. Jadi dia menang bukan sebab apa? Sebab kekuatan dia sendiri, bukan kerana kekuatan parti dia, tetapi adalah kerana budaya kerja yang dia bawa. Dia memberikan satu tafsiran yang baru ya. Selama ini mungkin orang menganggap YB itu sebagai yang berhormat, tapi dia memberikan satu tafsiran yang bergeser bahawa yang YB itu adalah yang berhikmat, yang bekerja, ya, yang akhirnya dia boleh diterima di kalangan bumi putra Islam ataupun bumi putra bukan Islam. Ya. Kita ada di Merotai misalnya, ya, YB Bon ya, ataupun Saripudin. Ya. Berapa banyak kewangan kerajaan yang diturunkan di sana, berapa banyak agensi kerajaan yang diletakkan di sana. Ya. Dan itu adalah salah satu daripada calon CM kita sepatutnya kan. Tetapi dengan politik nilai ataupun kehebatan ya YB Bot itu sendiri, akhirnya dia boleh mengalahkan budaya politik lama ini yang dikatakan sangat boleh mempengaruhi kepada kecenderungan sokongan berkaitan pilihan raya, politik wang. Itu bukan sesuatu yang baru. Kalau kita lihat newspaper 1960-an, 70-an, 80-an, wang itu sangat mempengaruhi kepada kecenderungan politik. Tetapi sekali lagi ya, YB Saripudin itu membuktikan bahawa politik nilai itu sedang berkembang. Ya, kukusan, pintasan, semua ini dianggap sebagai yang bekerja. Dia dipilih bukan sebab hati dia ataupun sebab dia bebas, tapi kerana dia memberikan satu nilai yang baru dalam perkembangan politik di Sabah. Dan di sinilah yang menariknya bagi saya. Dikala saya turun ke Tawau, saya berjumpa dengan masyarakat di lapangan, pengundi di lapangan. Ya. Dia katakan, saya berminat kalau saya ada kuasa, bilangnya saya mau YB Ali Akbar itu akan menjadi YB seperti mana kami di sini, dia kata. Jadi ini sudah melangkaui bagi saya kawasan DUN. Ya, jadi orang Tawau pun menginginkan YB dia seperti mana Ali Akbar. Ya, di Merotai, di luar daripada kawasan Merotai, jumpa di Kukusan, jumpa di Sebati, jumpa di Tawau, ya, DUN ini si Tanjung, ya. Mereka menginginkan agar YB yang mewakili mereka adalah seperti mana YB Bon. Ya, jadi imajinasi politik itu sudah bergerak. Ya, dia melihat bahawa budaya politik baru itu sebagai sesuatu yang penting. Ya, dan di sinilah kita melihat waktu kami turun ke lapangan, jika selama ini orang melihat parti sebagai penting, maka PRN17 orang melihat calon sebagai yang penting. Maka sebab itu banyak calon-calon yang dianggap bekerja, yang dianggap boleh membawa satu budaya politik baru itu menang. Ya, bebas boleh menang. Ya. Dengan tumpuan-tumpuan tertentu, YB Saripudin boleh menang walaupun duit cukup banyak di sana ataupun agensi kerajaan cukup banyak di sana. Ya. Begitu juga dengan saya anggap yang dianggap sebagai budaya politik baru adalah tentang nilai-nilai yang dikemukakan itu. Waktu kami di lapangan kami melihat 4 lah. Satu, sama ada kecenderungan itu bagi yang mana lebih pengaruh, politik, calon, isu ataupun material lah. Yang material ni kita boleh tahu lah kan, open secret lah di Malaysia. Ya. Dan orang berganjak daripada penentuan kepada parti, ya, dahulu bendera itu menentukan siapa yang akan menang di sana. Tetapi hari ini calon itu menjadi sandaran yang utama. Ya, bukan lagi parti. Parti sudah turun mungkin kedua, mungkin ketiga. Yang keduanya, orang sudah bercerita tentang isu lokal, isu-isu di lapangan. Ya. Apa yang mereka gagal dapatkan? Ya, kenapa mereka perlu keluar ke Semenanjung? Ya. Persoalan-persoalan yang mereka anggap sebagai hak yang sepatutnya sudah diterjemahkan ya, sekian lama, itu mereka belum dapatkan. Ya. Jadi persoalan-persoalannya itu sudah bergeser, sudah bergerak ya, daripada budaya politik lama kepada budaya politik baru. Ya. Tapi tidak bermakna ditinggalkan 100% lah budaya politik lama. Ya. Masih bersinggungan, dan pada masa yang sama juga budaya politik baru ini tengah bergerak dengan imajinasi politik yang saya katakan sangat semakin melebar itulah. Itu mungkin setakat itu saya dahulu. Saudara Azizullah cukup lama. Oke, terima kasih Dr. Eko. Untuk persiapan yang pertama pun kita rasa sudah cukup panas ya. Jadi kita ada sediakan kopi ais di sini, boleh minum dulu untuk sejukkan sedikit. Dan banyak input yang kita dapat daripada perkongsian Dr. Eko sebentar tadi, menyatakan bahwa ada yang masih kekal sebagai naratif lama. Contoh perjuangan Sabah for Sabahan, Justice for Sabah, dan Borneosasi dan sebagainya. Perjuangan itu sebenarnya sudah dirintis oleh pemimpin-pemimpin terdahulu. Tapi pada era PRN 17 ini, pengisian itu sudah nampak agak berbeza dan berkembang ya.
Dan mungkin juga ledakan sosial media dan teknologi ini boleh sebanyak membantu kepada perkembangan itu. Saya kira itu juga salah satu faktor ya, dokter. Dan saya setuju dengan politik nilai tadi. Siapa sangka di Sabah kita boleh ada 5 orang calon bebas, dan kita macam di Ranau, satu don, saya ambil konteks di Kota Belud, ada 4 don di satu parlimen yang mempunyai 4 YB di 4 parti yang berbeza. Kita di Pintasan ada bebas, di Tempasuk kita ada JRS, di Usukan ada Warisan, dan di Kadamain ada APCO. Dan keempat-empat ini semua orang muda. Dan yang saya kira empat-empat ini, kalau boleh kata dia adalah politik yang disokong atau disogok melalui material, mungkin agak sukar sebab mereka belum sempat kumpul kekayaan barangkali dan tidak pun mengangkat materialisme itu sebagai modal untuk mendapatkan sokongan. Jadi Dr. Eko, kita akan sambung nanti ke sesi kedua nanti dengan soalan yang lebih mendasar ya. Baik, itu daripada konteks politik yang telah digarap dengan begitu baik oleh Dr. Eko untuk pusingan yang pertama. Baik, yang selanjutnya saya pergi kepada rekan saya, Dr. Izan, untuk mengupas pula daripada aspek ekonomi. Baik dokter, Dr. Izan. Pasca PRN ini kita masih lagi berhadapan dengan isu yang sama tentang anak muda yang perlu berhijrah ke Semenanjung ataupun anak-anak muda di kawasan pedalaman ni sekurang-kurangnya perlu pergi berhijrah ke Kota Kinabalu dahulu kerana kemiskinan yang mencengkam. Dan tuntutan 40% itu menjadi satu yang meledak secara senyap. Kemarahan yang diterjemahkan di peti undi. Dan akhirnya anak-anak muda melalui kajian daripada Ilham Center sendiri pun seumur 18 tahun sudah boleh bercakap saya mau pilih parti lokal. Parti lokal apa pun tak tahu lagi, tapi saya mau pilih parti lokal. Sebab bagi orang dengan perjuangan parti lokal untuk membawa semula tuntutan 40% hasil cukai itu dikembalikan ke Sabah adalah sesuatu yang dekat dengan diorang supaya nanti kalau dapat itu duit, diorang boleh cari kerja di sini, diorang boleh berniaga, membangun orang punya masa depan dan sebagainya. Jadi bagi Dr. Izan sendiri, adakah PRN keputusan yang ada sekarang ni boleh beri kesan kepada ekonomi negeri Sabah dan sejauh mana keyakinan itu di kalangan para pelabur, pemodal dan rakyat sendiri melihatnya sebagai satu peluang ataupun barangkali satu risiko? Mungkin soalannya agak berat, harap dapat disampaikan dengan mod santai pada malam ini ya. Kita tidak mau terlalu berat sangat macam forum kan. Jadi rakan-rakan bebas untuk minum, bergerak pergi mana-mana, it's okay. Jadi kita boleh teruskan juga walaupun aktiviti yang lain ini berjalan seperti biasa. Okey, silakan Dr. Izan. Testing. Okey. Assalamualaikum. Selamat petang dan salam sejahtera. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasihlah kepada saudara Azizul yang sudi menjemput saya ke sesi podcast ini. Saudara Azizul ni merupakan saya punya senior dekat UMS dan kami sebenarnya share beberapa hobi dan keminatan yang samalah. Fotografi, bersih itu cerita berapa lah? 15 tahun lalu. 15 tahun lalu. So saya lepas tu sekarang Azizul is a very sukses usahawan tadi yang sangat saya respect lah. Okay, so bila saudara Azizul invite ni kan saya memang confirm setuju lah atas nama Azizul. Okay, jadi soalan dia berkenaan dengan pembangunan, adakah itu lepas tu peluang dan juga risiko. Jadi saya mau ambil cara saudara Azizul dan Dr. Eko juga. Kita throwback sikit. Saya selalu ditanya mengapa Sabah ni kan dia sangat ketinggalan
dan daif dari segi pembangunan. So banyaklah orang cerita pasal dia salahkan ini, salahkan itu. Tapi sebenarnya kita terkeluar daripada landasan pembangunan ni since 1986 bila PBS menjadi kerajaan. Bila PBS menjadi kerajaan, ketika itu kerajaan persekutuan not really in favor. Diorang sebenarnya tidak berapa ngam lah sama PBS ni. Kalau kita baca buku Dr. Mahathir tu, dia cakap PBS ni dalam Barisan Nasional tapi dia terasa asing di dalam apa nama dia tu? Di dalam kerajaan itulah. Jadi kita tahu peruntukan kurang masuk di negeri Sabah, dan yang paling teruk sekali bila kita laksanakan sistem penggiliran ketua menteri itu daripada tahun 1994 sehingga ke 2003. Setiap 2 tahun kita bertukar ketua menteri, kita bertukar kerajaan. Walaupun namanya Barisan Nasional. Okey, jadi kalau saya mau tanya kan ke kawan-kawan di sini kan, 2 tahun apa yang kau boleh buat? Tidak ada apa-apa boleh buat. Okey, selain daripada ceklah apa-apa projek yang boleh kita laksanakan yang kecil-kecil kita buat. Tapi untuk kita cerita pasal satu polisi itu diambil masa lama daripada dicadangkan sampai implementasi 2 tahun. Jadi kita memang terkeluarlah. Jadi inisiatif untuk mansuhkan sistem penggiliran ketua menteri itu bagus dari sudut ekonomi. Saya tidak sure politik, itu kita bagi Dr. Eko. Tapi dari sudut ekonomi itu adalah satu langkah yang sangat baik. Jadi ketua menteri pada ketika itu punya masa yang banyak dan cukup untuk plan dia punya pembangunan ekonomi semua tu sehinggalah ke implementasi. Okey, sehinggalah kita bertukar kerajaan pada tahun 2018. Barisan Nasional jatuh dan diganti dengan kerajaan warisan. Jadi kita boleh nampak ketika itu Datuk Seri Shafie Apdal daripada warisan dia cuba untuk restructure tu ekonomi lah. Pasal tu kita nampak pertumbuhan ekonomi negeri Sabah ni dia drastically jatuh. Daripada 8% ketika 2017 dia jatuh ke 2018 dia jatuh kepada 1.5% di zaman warisan dulu lah. Bukan pasal dia tidak buat kerja atau tidak, tapi dia cuba untuk restructure itu ekonomi. Jadi bila kita kaitkan dengan isu sekarang kan, kerajaan GRS ni diorang sudah in power since tahun 2020 dan sekarang ini adalah penggal kedua mereka. Kalau kita ikut kempen mereka menyatakan diorang memohonlah untuk diberi peluang untuk continue diorang punya plan-plan ekonomi itu dan continue segala pembangunan yang sudah dirancang lah. Jadi mungkin selama berapa 2020 sehingga 2025 kan dorang sudah merancang, dorang layout dorang punya plan pembangunan melalui SMJ Sabah Maju Jaya. Okey, jadi untuk penggal kedua ini mereka diberi satu majoriti dan mandat yang sangat kuat untuk melaksanakan SMJ itu. Rakyat sudah bersuara. Kalau kita tengok pembentangan bajet kemarin, kedudukan kerajaan itu, kerajaan 53 kerusi. Pembangkang 25 kerusi. Maksudnya diorang ada satu mandat yang sangat kuat untuk meneruskan apa yang mereka plan ataupun apa-apa projek yang sudah ongoing untuk penggal yang kedua ini. Okey, jadi ini adalah satu peluang. Sebelum tu saya masuk politik juga. Kita seharusnya berterima kasih dengan bekas Perdana Menteri kita, Datuk Seri Ismail Sabri, pasal beliau berani bentangkan dan laksanakan akta anti lompat parti ni. So because of this anti-oping law kan, kita tidak disajikan dengan ada kereta VIP jumpa Datuk Seri Shafie Apdal ke apa. Kita tak. Keluar keputusan, angkat sumpah, that's it. Jadi sudah yang lompat-lompat ni. So kita pun senang dan paling saya rasa tenang bila kita tengok statement Datuk Seri Shafie Apdal pada masa itu. Beliau katakan yang beliau menerima keputusan dan akan menjadi pembangkang yang baik. Pembangkang yang baik tu penting di dalam dewan ni. Okey, untuk check and balance. Jadi di mata saya sebagai seorang yang melihat
data-data ekonomi kan. Ini adalah satu peluang kepada Datuk Seri Haji G dan juga JRS untuk meneruskan kesinambungan apa yang dia sudah plan dalam SMJ itu untuk dilaksanakan di dalam tahun kedua ini. Pasal Malaysia ni sangat famous. Kita hebat di dalam merancang tetapi gagal di dalam pelaksanaan. Jadi kita harapkan penggal kedua ini nih dia ada 5 tahun laksanakan segala pelan-pelan pembangunan yang beliau sudah rancang itu, dan juga kehadiran kehadiran pembangkang itu sangat sangat dihargai lah. So untuk check and balance, okay, kita tidak boleh biarkan kerajaan negeri ini buat sesuka hati lah. Dia mesti ada pembangkang ni dah, baru sihat kita punya demokrasi. Itu dari sudut politik. Naratif dia sama ataupun tidak, saya tetap dengan jawapan yang sama. Nothing's change. Pasal apa? Bila hari ini hari yang paling perfect untuk kita tengok. Pasal apa? Kemarin bajet 2026 sudah dibentangkan. Tiada banyak beza. It's a copy and paste daripada belanjawan tahun lalu ke belanjawan tahun ini. Bukan salah Datuk Seri Masidi Manjun, tetapi dia cuma ada 1 minggu untuk plan tu lah. So kita tengok perbelanjaan perbelanjaan bajet tahun lalu 6.45 bilion, tahun ini 6.43 bilion. Tapi in terms of pembangunan, dia ada peningkatan sebanyak 5%, 17% ke 20% untuk pembangunan. Jadi nampaklah mungkin kerajaan ini akan fokus kepada pembangunan. Tapi untuk 2026 kita tidak akan nampak sebenarnya, pasal terlalu cepat untuk dia buat tu anulah. Kita akan nampak hasil dan hala tuju kerajaan ni 27 dan ke atas lah. Tapi in terms of di mata pemodal, pelabur, stability ini adalah satu komoditi yang sangat berharga. Okay, jadi mana-mana pelabur, mereka akan melihat stabil atau tidak sesebuah kerajaan itu. Kalau tidak stabil, confirm dia tidak akan melabur. Pasal apa? Dia bringing billions of ringgit lah, duit yang sangat banyak. Orang cakap kalau dalam melabur saham kan, high risk, high return. Tapi untuk melabur di negeri ni, high risk, dia punya return tu tetap sama. So kenapa saya mau buang masa melabur dalam negeri yang dah stabil? Bagus saya pergi cari tempat lain. Tapi kita sekarang berada dalam keadaan yang stabil. Jadi satulah stability. Kedua, plan roadmap tu kita sudah nampak. SMJ tu satu plan yang nampak, dan pelabur okey lah, dia nampak long term macam mana. Dia dah suka ni surprise ni. Surprise ni untuk happy birthday, surprise birthday boleh. Ekonomi tak boleh. Tak boleh surprise, okey. Surprise ni dia surprise babai juga kau. Tapi cuma macam mana mau cakap dia bila kita cerita pasal pelabur ni, dia ada 2 jenis pelaburan. Satu pelaburan ekonomi, satu pelaburan modal. Bila kita cerita pelaburan ekonomi, maksudnya pemodal ini dia melabur di Sabah, dia set up kilang Dia set up kilang. Tapi berapa sejak kilang yang besar di Sabah ni selain daripada SK Nexilis dan Kibing? Tidak. Jadi masih ada masalah di sana. In terms of pelaburan modal pula, di Malaysia ni kan kita ada dalam 1,200 public listed company di Sabah. Di Malaysia 1,165 nak silap saya. Tapi yang datang dari Sabah cuma 10-11. Apa masalah? Kita fail untuk create syarikat-syarikat besar yang berpusat di Sabah lah. Jadi benda tu kita perlu tengok jugalah apa masalah dia lah. Seterusnya apa lagi tu? Naratif. Ya, adakah dia berisiko macam mana? Dia berisiko. In terms of pemodal, ini adalah satu peluang. It's a very good opportunity. Cuma ada 2 benda lah yang dia perlu tengok. Satu, cost. Pasal cost untuk melabur di Sabah ni sangat tinggi banding di Semenanjung. Kita jangan cakap dulu Indonesia, Singapura apa. Kita cerita Kedah. Kedah punya high-tech cooling power. Sabah not sure apa masalah. Kedua, I think birokrasi itu kita perlu kurangkan lah. Untuk kita set up kilang di Kedah, dia ambil masa 8 bulan. Untuk kita set up di kilang di Sabah, dia ambil masa 2 tahun. Jadi kalau kita mau
pembangunan tu rancak di Sabah, kita tidak mahu anak-anak muda kita keluar ke KK ataupun ke Semenanjung ataupun ke Australia kutip buah. Kita perlu rancakkan ini ekonomi ini dengan address isu-isu sebegini ini. Kenapa birokrasi sangat teruk? Kenapa proses untuk buka kilang itu mengambil masa yang lama? Kita perlu address ni isu lah untuk kita buka lebih banyak peluang lah. Tapi in general memang satu peluang yang baik bila kita ada satu kerajaan yang mempunyai mandat yang stabil ni lah, dan tambah akti lompat patih. Dorang pretty sure dia akan kekal untuk 5 tahun ini. Itu sajalah. Thank you. Okey, terima kasih kepada Dr. Izan. Juga dengan jawapan, ada perkara yang tidak berubah, tapi ada yang berubah dan ada peluang untuk diteroka potensi dan prospeknya di masa depan. Jadi saya suka tadi tentang bila kita cakap tentang stability ya, dan akta lompat pati yang diperkenalkan itu sebenarnya betul-betul memberikan rasa kelegaan, khususnya di kalangan orang muda. So kita penat untuk melihat YB ini dalam tempoh 5 tahun beralih sokongan sampai 3 kali. Kita letih untuk melihat bila disajikan dengan wang yang banyak, dan itu bukan macam Dr. Eko cakap tadi lah, itu bukan satu yang rahasia. Semua orang tahu wakil rakyat ini boleh dibeli. Mau bagi tahu saja berapa harga dia. Orang ini pun bagi harga, ini pun bagi harga. Kumpulan mana yang kita mau ikut? Itu bukan satu yang rahasia sejak kurun lama dahulu. Jadi komitmen daripada Perdana Menteri kita yang sebelum ini, Dato' Ismail Sabri, sebenarnya satu yang sebagai saya terpuji. Walaupun Perdana Menteri yang singkat dalam perkhidmatannya, paling singkat, tetapi sangat signifikan dan juga mula memperkenalkan kepada kerajaan perpaduan. Saya ingat itu mula dicetuskan pada ketika Dato' Ismail Sabri dan diteruskan zaman PMX, dan Sabah sendiri pada waktu sekarang, wah, kita tidak boleh bayangkan macam mana bergaduh waktu PRN, tapi waktu bentuk kerajaan semua pada ketika angkat sumpah dan semalam di DUN, semua salam macam tiada konflik langsung. Itu adalah the beauty of harmoni dalam kerajaan perpaduan yang dirintis oleh pemimpin sebelum ini. Jadi saya kira dalam konteks ekonomi, bagi anak-anak muda, kita mau supaya kita tidak lagi dibelenggu atau diwariskan dengan kemiskinan. Dan cakap tentang infrastruktur, barangkali kita harap untuk infrastruktur jalan raya terutamanya yang penting dan mesti dilaksanakan dalam tempoh penggal ini ialah PEN Borneo. Sarawak sudah 90% ke atas, kita baru berapa peratus Dr. Izan? 40%. Dan kita boleh tengok di social media rujukan di mana-mana, dia boleh compare tu Sabah punya dengan Sarawak punya. Sarawak 4 lorong. Sabah punya dia punya tiang saja ada. Okay. Lorongnya tidak kenampakan lagi. Okey, baik. Ini baru postingan pertama. Okay, kita pergi kepada Kapten Chezi, Saudara Ahmad Norashul, sebagai seorang pemimpin penggiat dalam komuniti penjajah kecil dan juga peniaga. Yang saya kira Saudara Ahmad ini sebenarnya dia orang yang sangat kreatif dan dia menyalurkan dia punya jiwa, mungkin kita bilang creativity dan rebel dia tu kepada banyak benda-benda yang luar daripada kotak pemikiran orang muda biasa tau. Beliau mencetuskan inisiatif Red Runner. Saya ingat Red Runner ni yang pertama lah di Malaysia. Dia macam konsep ojek. Dia boleh sebuah satu platform macam ojek di Indonesia. Dia boleh menumpangkan penumpang menggunakan motosikal, dan yang menariknya dia berjaya sampai kepada perlesenan, dan bukan sekadar motosikal, kendaraan dan sebagainya juga, kendaraan lain juga dilibatkan bersama dalam satu aplikasi. Dan banyak kalau saya mau sebut dengan Saudara Ashman ni, dia adalah seorang businessman yang dia tidak boleh duduk diam, dia sentiasa akan banyak cetusan baru. Dan antara yang saya ingat begitu berkesan yang dijalankan oleh beliau ialah melalui pendataan peniaga dan penjajah kecil, data PPK yang sekarang menjadi rujukan kepada agensi kerajaan pula. Tekun, agensi apa lagi bro? Bank Rakyat, Sabah Kredit. Sabah Kredit. Jadi nampaknya Sabah ini tidak kurang juga antara pemain dalam industri teknologi yang mahir, yang komit dan boleh membuktikan bahawa bakat-bakat kita sebenarnya
begitu banyak dan tersohor di negeri Sabah. Baik, saya mau tanya saudara Cesi, pasca PRN Sabah, bagaimana saudara melihat tentang nasib para peniaga penjajah yang kita pun berada dalam kawasan di Grace Point ini pun ini semua kira sebagai peniaga dan penjajah lah nih kan, peniaga kecil dan penjajah yang mana bergantung rezeki kepada hasil jualan harian. Dia tidak ada pendapatan tetap, ada masa berubah cuaca saja, syukur malam ini tidak hujan. Kalau hujan saja ni bertempiaran kita berlari ini, kuranglah pendapatan. Cuaca cantik, alhamdulillah baiklah dia punya pendapatan. Adakah saudara melihat akan ada perubahan kepada masa depan nasib para peniaga dan penjajah kecil ini, ataupun sama saja? Jadi silakan saudara. Assalamualaikum, salam sejahtera kepada semua. Terima kasih kita punya host ya, moderator, saudara Azizul, Tuan Azizul, yang mana saya sangat respect lah dengan pergerakan, perjuangan, dan juga terutama sekali bisnes lah. Kita nampak sebenarnya kalau saya dengan dia ni, kami nampak di media sosial saya sebenarnya, tapi kita nampak dia punya pencapaian-pencapaian tu kan di media sosial. So dia sebenarnya patut bersama-sama bercakap, sharing dia punya thought di sini juga nih. Tapi mungkin sesi lain lah, saya akan jadi moderator lepas ni. Okey, terima kasih juga rakan-rakan panelis di sini. Sebelum saya menjawab soalan, boleh saya bawa sedikit menelusuri cerita-cerita kenapa saya boleh di dalam dunia penjajah peniaga kecil ni. Silakan. Saya sharing sedikit lah supaya dia ada kesinambungan tentang perjuangan dan juga suara kita sebagai rakyat Sabah, dan juga keinginan kita untuk mengubah sesuatu yang kita nampak problem dan kita mau cater itu problem. So dalam saya punya laluan kehidupan ni sebenarnya saya bermula daripada banyaklah sebenarnya, daripada zaman MA 63 lagi, zaman umur 20-an lagi, yang mana zaman tu zaman kita susah untuk bersuara sikit kena tangkap. Masa tu umur saya dalam 25 tahun, 23, 24, 25 tahun. Zaman-zaman sekarang umur saya 38 tahun. So waktu tu macam Tuan Azil cakap lah, ada rebel lah dalam diri itu. Kita ni rasa macam kita mau bersuara tapi tidak siapa yang boleh disandarkan. Jadi kita main suara lah, anak muda kan, suka hati lah kita mau hantam siapa masa tu. Masa tu kita tidak nampak platform, kita tidak tahu apa-apa, kita cuma ada media sosial saja. Dan waktu tu Facebook tu belum lagi betul-betul powerful lah. Cuma kita menggunakan media tu sebagai satu wadah untuk kita menyatakan apa yang terbuku dalam fikiran kita. So apabila MA 63 ni, masa tu sampai ada tangkapan dan sebagainya kan. Tapi sampai satu tahap tu zaman Datuk Seri Najib, dia tumbang. Tapi sebelum tumbang tu dia sempat bercerita tentang MA 63 dan dia cerita tentang wilayah Sabah, Sarawak, dan jadi apa yang dia bagi naratif tu dibawa terus ke depan. Jadi bagi saya masa tu perjuangan saya selesai. Kenapa? Sebab kita punya matlamat simple saja. Kita mau semua pemimpin bersuara tentang tu. Kita mau orang-orang di atas ni dia punya lidah tu bergetar tentang benda yang kita mau perjuangkan. Sebab siapalah kita sebenarnya? Kita cuma boleh bersuara macam ni. Tapi yang menentukan yang buat dasar ni, yang membawa ataupun drive Sabah ni bagaimana atau Malaysia ni bagaimana. Jadi di situ saya rasa macam saya tidak job lah sudah. Kita rasa dia sudah capai. Tapi bila kita nampak di hujung 2019 tu ada mau COVID sudah masa tu. Dan saya buat satu aplikasi, nama dia aplikasi Red Runner. Yang mana Red Runner ni bagi saya dia mampu memberikan peluang pekerjaan kepada rakyat Sabah lah terutamanya. Dan masa tu PH 1.0. Ini kita campur mix politik lah, santai-santai ya. Mix politik. PH 1.0 sebelum dia tumbang, Syed Saddiq dan juga Anthony Locke sebut pasal gig economy. So dia macam term baru.
and then dia cerita pasal mau bawa Gojek macam tu. Tapi ramai orang halang, dan kita sebagai penggiat industri dan juga pembangun IT, kita cepat-cepat buat tu aplikasi untuk kita tunjukkan kepada menteri. Di Sabah pun ada nih. Dan alhamdulillah masa tu kita berjaya buat aplikasi itu, dan kita hantar submission kepada MOT, dia turun pergi LPKP, so kita dapat di Malaysia ni hanya 3 syarikat yang dibenarkan. Masa tu Red Runner, Sabah, satunya di Borneo, 2 di Klang Valley area untuk buat POC, Proof of Concept. So Grab dan juga Degoride masa itulah. So tiba-tiba COVID lockdown. So kita punya project Red Runner tu sebenarnya gagal sebab tidak boleh duduk 2 orang di motor. Macam mana mau kasih run to business? So di situ kita kena fikirkan sesuatu macam mana solusi dia. So kita move pergi P-hailing, hantar barang. So di situ di antara penggerak yang paling awal yang mencetus idea hantar barang pakai kereta adalah Red Runner sebenarnya. Kita yang hantar, kita buat dan kita iklan, lepas tu company lain follow. Sebab hantar barang pakai kereta pesendirian ini tidak dasar. Sama macam hantar orang motosikal sebenarnya belum ada dasar. Kalau kita buat tu sebenarnya dia macam 50-50. Orang tidak beli saman kita dan sebagainya sebab tidak ada dasar yang untuk sebagai parameter lah. Dia punya undang-undang tu. Dia boleh atau tidak boleh. Macam tu. So alhamdulillah masa tu kita berjaya generate memberi pekerjaan sehingga 3.500 orang, termasuk ibu tunggal, termasuk suri rumah, termasuklah ramai yang penjajah dan peniaga kecil yang tidak dapat pergi pasar tu, tapi disebabkan kita ada power, kita dapat paper daripada pihak-pihak berwajib lah macam MITI, Ministry of Transport. So kita empower orang untuk bergerak keluar. Kita jadi lesen untuk orang cari rezeki masa tu. So apabila tukar pergi PH 2.0 lepas tahun bila tu? So PH 2.0 dia tumbang, lepas tu kerajaan Tan Sri Muhyiddin, lepas tu baru PM 9, lepas tu naik pergi PM 10. Di situ 360 darjah terus. PH 2.0 dia tidak sama sekalipun macam PH 1.0. Dia tidak pandang tentang gig ekonomi ini. Tapi kita faham lah dia punya wawasan, dia mau ke arah TVET, dia push TVET. Jadi yang gig ekonomi dia try kasih push turun pergi bawah. Sebab ramai orang mau pergi freelance kan. Jadi mungkin dari segi ekonomi itu mungkin kurang baik lah. Jadi kita faham, dan di situ kita ada nampak future tentang project tu. That's why saya move pergi data PPK. Saya buat satu sistem lagi sebab saya nampak waktu 2020 tu penjajah peniaga kecil ni banyak yang tidak dapat bantuan kerajaan masa tu. Kita tahu ada bantuan tu daripada 1,000 sampai 5,000 dan lebih pun ada. Yang dapat cuma ada trading lesson, tapi yang maci-maci, nenek-nenek yang tepi jalan di pedalaman tidak dapat bantuan tu, tidak dapat. Jadi disitulah problem statement yang saya nampak tu, yang saya rasa kita perlu datakan dorang semua ni supaya kita boleh bantu kerajaan sebagai bridging untuk dorang tahu bila ada COVID lagi lepas ni palis-palis lah. So kita boleh bantu dorang ni yang di pedalaman ni, kita boleh bantu dorang. So itulah kita wujudkan data PPK. So data PPK itulah pada mulanya banyak halangan, orang tidak percaya tentang misi dan visi kita. Even saya masuk dalam gabungan Persatuan Penjajah dulu, masa itu saya nothing, tapi saya masuk, saya lihat ini boleh diadakan, tapi tidak siapa yang sokong. Dan satu-satunya orang yang menyokong kita adalah Datuk Iwan Benedict. Masa itu dia dilantik jadi Menteri Koskop, Menteri Keusahawanan, masa itu pada tahun 2022. Ini bukan campaign lah, ini cerita. Kenapa penjajah itu ada connection tuh di situ. Jadi 2022 hujung tahun tuh lepas PRU tuh dia dilantik jadi Menteri Penuh Kuskop. Jadi gabungan inilah yang dibawa pergi Semenanjung untuk kami meeting di sana. Dan soalan pertama dia simple saja, dan dia mematikan pemimpin-pemimpin gabungan ini adalah dia bilang berapa ramai penjajah di Sabah. Itu saja. Jam terus.
Sebab kenapa masa tu dia kumpul semua dia punya stakeholder, CEO SME Corp, Tekun, koperasi, KSU, semua dia kesusun dan kami berdepan dengan dorang masa tu. So saya ingat itu yang membakar semangat saya bahwa kita mesti buat. So apa yang berlaku lepas 3 tahun, kita banyak buat program dan self funded sebenarnya. Self funded. Kami tidak ada dana apa satupun daripada kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan, semua pakai duit sendiri. Apa kita buat? Kita cipta satu sistem untuk mendatakan semua penjajah-penjajah kecil. Lepas itu kita buat engagement dan sebagainya. Dan disitulah kita mengumpul data daripada kosong pergi 1.000, 1.000 pergi 5.000, 5.000 pergi 9.000, 9.000 pergi 11.000, dan sekarang pergi 16.000 data. So data-data inilah yang mana kita dapat bawa satu kekuatan bahwa harapan tu belum lagi dari politik tu, tapi ada pihak yang membawa itu perjuangan. Jadi kita balik pergi kes politik apabila Datuk Iwan Benedict dia resign lah untuk isu 40% tu. So ramailah orang risau kan sebab masa 3 tahun dia di Kuskop banyak program dia bawa pergi Sabah ni, dan dia punya prinsip dia beritahu sama kabinet, dia bilang saya punya dasar adalah dasar pandang ke timur. Maksudnya pandang ke timur tu adalah Semenanjung kena pandang Sabah dan Sarawak, kena utamakan pembangunan keusahawanan Sabah dan Sarawak. That's why banyak program daripada agensi-agensi Kuskop tu sebenarnya dia channel pergi Sabah. Tapi bila dia resign kan mestilah kita tahu kalau lain menteri lain lama dia punya keinginan tu. Jadi itulah sebab dia kita punya community ni kurang juga lah rasa layang-layang terputus tu. Jadi balik pada soalan tadi, ada harapan gak ada gitu lah kan, ada harapan gak tidak. Jadi disebabkan apa nih, waktu campaign tu saya setuju Dr. Eko, saya melihat pemimpin. Jadi disebabkan apa nih, Datuk Iwan dia telah menunjukkan bahwa 3 tahun tu dia konsisten untuk bantu penjajah peniaga kecil. Maka apa saya buat, saya bantu dia punya campaign Sabah First. Sebab saya nampak daripada Sabah First tu adalah ada satu semangat. Dia berbeza dengan yang Sabah First Sabahan. Kita jaga kita lah apa semua tu kan. Dia yang macam kena cakap lah, itu yang sudah lama. Tapi Sabah First ni memang nampak simple, tapi sebenarnya dia mengutamakan Sabah. Dan di situ saya nampak satu prinsip konsistensi. Perjuangan itu harus diteruskan terus menerus sampai berjaya. So disitulah kita campaign. Tapi jangan risau, saya tidak menggunakan data tersebut untuk campaign langsung tidak. Cuma kita ada community dan Facebook pun boleh tahan ramai juga follower. So kita buat campaign secara terbuka lah, sokongan terbuka kerana sokongannya kepada kita punya community. So kita cakap saya bantu campaign sebab kau tolong saya punya community. So ini pemimpin yang kita mau. Jadi rezeki dia dilantik jadi timbalan ketua menteri 3 merangkap menteri di industri keusahawanan dan pengangkutan. So disitulah ada harapan, orang nampak. Jadi dia punya, macam kita nih seolah-olah sudah ada satu kapal yang besar, orang sudah rasa steady, walaupun dia punya pemimpin itu sudah tiada di persekutuan, tiba-tiba dia di kapal itu terus. Kalau sebelum ini di sebelah kapal, sekarang di kapal kita sudah sendiri. Jadi disitulah harapan dia. Dan kita membawa naratif baru bahwa ada ruang. Macam saya cakap, dalam saya mau bersuara nih, kita balik pergi yang 20-an saya dulu, kita bersuara dari luar. Jadi apabila kita bersuara dari luar nih, impaknya sampai mana? Jadi akhirnya apabila rezeki semua ini berlaku, maka saya mampu involve di dalam secara inklusif bersuara. Jadi disitulah kita nampak ada harapan. Dan saya melihat respon-respon daripada community itu bahwa akan ada sesuatu yang lebih baik. Tapi saya sokong juga kena cakap budget ni macam begitu-gitu juga, betul? Sebab memang tidak sempat. Ujung tahun dan tidak sempat untuk plan.
Sebab untuk seseorang pemimpin yang mengetuai kementerian, dia kena faham tentang hala tuju dulu, sedia ada. Kalau dia langgar terus, nanti ada little Napoleon di dalam. Dia kena geng dulu dalam, kena tengok apa hala tuju sedia ada, tidak boleh kacau. Lepas itu barulah kita tambah dengan inisiatif baru. So inisiatif baru itu saya percaya akan dijalankan pada 2027. So disitulah kita nampak bahwa untuk harapan pembangunan usahawan, penjajah dan pedagang kecil ini harapannya sangat besar. Dan saya juga akan berada di dalam untuk berjuang untuk penjajah pedagang kecil. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih saudara Kapten Chelsea. Jadi nampaknya di kalangan peniaga kecil, penjajah ni kita boleh meletakkan satu rasa keturjaan lah sebenarnya dengan kepemimpinan yang ada sekarang, sebab kalau kita fokus kepada keusahawanan dan peniaga kecil, menteri yang dahulunya di bagian persekutuan, menteri keusahawanan dan pembangunan koperasi, sekarang sudah berada di dalam kerajaan negeri Sabah memegang portfolio yang sama, dan kita sebenarnya memang memerlukan kepada pemimpin yang ada jiwa, ada passion, supaya dia boleh mengemudi satu kementerian itu bukan hanya ikut template kepada apa yang diwariskan oleh pemimpin sebelumnya, tapi dia boleh melihat kepada macam mana mengoptimumkan fungsi satu kementerian. Okey, ini baru musim pertama, kita sudah ambil masa yang agak panjang juga, tapi tidak apa, kita santai saja. Okey, kita akan pergi pada pusingan kedua dan baru kita akan buka kepada sesi soal jawab, dan kita tidak ingin untuk berlaku terlampau panjang lah sebenarnya sesi malam ni.